Mila mute. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaflah. Nervous sangat sampai termute pula. Okay. Sebelum tu kita buka majlis dulu lah dengan umur kita Al-Fatihah. So, Assalamualaikum semua. Semua okey juga. Apa kabar di sana tu? Okay, Alhamdulillah, banyaklah akan nampak chat-chat semua, sihat-sihat Alhamdulillah. So, akak nak mulakan majlis lah. Akak teringatlah hadis yang mana malaikat ni mencari majlis-majlis yang mengingati Allah tu, dan malaikat tu dia akan menaungi sayap-sayapnya di setiap majlis tu. So macam rasa biasalah kan, macam seronoknya ada malaikat di majlis-majlis kita tu yang mana kita mengingati Allah tu. So macam nak cakap yang sekarang ni adalah malaikat kita tu. So akak suka lah buka majlis ni dengan satu surah, iaitu surah Toha ayat 41. Ada siapa yang boleh bacakan? Surah ke-20 ayat 21. Surah ke-20 ayat 41. Ada siapa yang sudi membacakan? Bahasa Melayu dia pun okey. Baca maksud dia. Paling baik Arab-Arab sekali dengan maksud dia lah. Kalau mungkin semua ada masalah lain kan. Kalau tak apalah akak yang bacakan. Okay. Maksudnya, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Okay, akak suka lah ayat ni. Mungkin akak nak cakap lah, mungkin secara zahirnya akak ataupun Kak Dila, Kak Najwa, Kak Satriani, Kak Sabrina ataupun Kak Su yang ajak semua adik-adik ni. Tapi sebenarnya bukan kami lah yang ajak tu. Sebenarnya Allah lah yang memilih hati-hati adik yang comel tu, korang lelaki yang comel tu, untuk hadir usaha pagi ni, untuk sama-sama membina Islam dalam diri kita tu. Macam yang kita cakap, untuk membina, untuk kita mencapai UA tu, Ustaziatul Alam tu. So mungkin dalam keadaan semua busy lah kan. Mungkin ada yang busy lah untuk beberapa hari ataupun beberapa minggu ni kan. Mungkin assignment makin berlambat, mungkin maksudnya macam assignment last minute pensyarah bagi kan. Mungkin busy lah, mungkin semua busy. Tapi Alhamdulillah lah semua masih berpeluang untuk menyusun masa tu untuk join usrah pagi ni. Barakallahu fiklah semua. Pandailah untuk menyusun masa untuk majlis ilmu pagi ni, untuk usrah pagi ni. Macam semua pandailah untuk menyusun masa, walaupun tahu je minggu depan adalah minggu final year kan, minggu final exam kan, semua exam kan. Kalau akak tahulah siapa fakulti sains sosial kemanusiaan, akak tahulah diorang akan mungkin untuk adik-adik tahun 1 akan exam kan, exam 2 subjek yang akak tahu. Fakulti kemanusiaan, sains sosial kemanusiaan ada 3 subjek yang ada final je. Maksudnya tiga subjek ni je yang ada final yang UMS buat tu kan, sebab akak tengok jadual hanya 3 subjek je. Mungkin tapi subjek 1 tu untuk tahun 2 lah,
mungkin dan dua tu untuk tahun satu. Mungkin busy lah kan untuk sepatutnya busy lah. Mungkin kalau orang di luar sana yang tak tahu lagi tentang kefahaman Islam, tak tahu lagi tarbiyah, mungkin orang akan um, beta aku belajar lah kan, macam belajar lah. Tak maulah usaha pagi ni aku belajar sebab esok aku final, aku mau belajar untuk final. Aku mau dapat A aku punya exam. Tapi alhamdulillah hari ni adik-adik comel yang semua ada dalam talian ni pandailah menyusun masa untuk hadir dalam usra pagi ni. Tahu tak menyusun masa. Okey, mungkin lepas usra baru belajar tu. Uh, Alhamdulillah semua pandai menyusun masa tu. Uh, Tujaklah dari akak, tapi akak nak silakan majlis ni tapi orangnya belum ada. Kejap mungkin semua boleh kalau siapa yang tiada masalah lain tu mungkin boleh buka kamera, video kamera untuk lebih bersemangat lah untuk macam melihat semua wajah-wajah yang comel, yang indah, yang segar awal-awal pagi ni kan untuk hadir usra pagi ni. Akan nak tahulah adakah yang minggu depan besok lah esok kan yang ada exam. Azlina minggu depan ada exam. Nur Amira, Sakina mungkin ada kot. Sakina budak penasihat Islam kan. Kita satu fakulti kah? Sains Sosial dan Kemanusiaan. Itulah. Satu fakulti. Esok ada minggu depan lah kan. Bila ni exam tu? Yang akak tahu fakultis kita ada exam 3 subjek exam final. Tasha, minggu depan ada apa-apa atau macam exam kah, final kah macam yang lain? Sebab Tasha lain lah sikit kan, Tasha budak medik. So macam jadual tak sama dengan yang lain. So kalau kalau macam tu akak nak serahkan kita akan main satu game. Satu game lah yang akan dipimpin oleh Kak Najwa. Kak Najwa ready ke tu? Okay, ready. Ready. Ya, Kak, akak tak dengar suara Tasha tadi. Tasha dah bercakap ke tadi? Nampaklah Tasha buka mic tapi tak dengar apa Tasha cakap. Tasha ada masalah lain kah atau mic rosak? Oh, Tasha mau cakap apa tu? Boleh Mbak Tasha. Okay, so ya kita teruskanlah. So akak serahkanlah majlis ni dengan Kak Najwa. So teruskan Najwa. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, semua okay ke kat rumah tu? Okay, so akak dekat sini hujan, lebat tapi Alhamdulillah lah, line pun okay lah kat sini kan. Okay, so sebelum kita start, kita akan main satu game lah. Game. Game ni
Najwa mute. Najwa mute. Eh, ya ke? Tak lah. Tadi Najwa mute. Tak dengar Oh, suara. ya ke? Nampak Ya tak? Allah. Astagfirullahaladzim. Okey, tak Okey, betul-betul. sudah okey. Okay. So kita akan main satu game sebelum kita start. Okay. Game tu kita hanya perlukan satu kertas, okay, satu pen dan kita akan lukiskan muka kita pada kertas ni. So bolehlah yang lain cari kertas semua, ambil satu pen atau pensel, cuba lakarkan muka anda di kertas Okay. So bolehlah buat. Akak pun nak buat ni. Okay, ada jumpa kertas tak? Okay, boleh cari kertas, boleh cari pen atau pensel dan lukis Semua okey ke? Tengah lukis ke? Bolehlah buka-buka kamera. Nak tengok. Wow, Sakinah dah lukis. Cantik kan? Sakinah boleh tak tolong snapkan gambar tu lepas tu send kat akak. Okey. Okay. Okay. Semua boleh lukis kan? Ambil masa tak apa. Sampai 9.45 Lukis-lukis dulu. Lepas tu bukalah kamera sekejap tunjuk lukisan anda semua.
Okey ke semua? Okay. Yang ni lukisan akak. Cute. Bolehlah yang lain tunjuk juga lukisannya. Tengok ni. Yang akak punya. Okey. Yang lain macam mana? Okey ke lukis tu? Okey. Assalamualaikum Amy. Amy baru masuk kan? Amy boleh lukis muka awak dekat satu kertas. Lakarkan muka awak dalam satu kertas macam ni. Okey, ni contohnya lakarkan muka kan. Okey. Lepas tu awak bolehlah hantar pada akak lah. Kalau nak buka kamera sekejap nak tunjuk pun boleh. Yang lain boleh hantar dekat kakak-kakak masing-masing lah. Okey, tak apa Amy. Okey, yang lain macam mana? Okey ke melukis tu gambar sendiri? Natasha, Nuratira, Nufarahain, okey ke? Okey ke semua? Nak tengok gambar? Hasnida, okey ke? Okey ke lukis tu? Yalah tunjuk gambar masing-masing kalau malu nak tunjuk. Kalau malu nak tunjuk muka boleh tunjuk gambar yang awak lukis tu. Okey. Okey, aku rasa semua dah siap kan. Dah habis pun masa kita dah 9.45 dan sekarang dah 9.48 dah. So, akak akan serahkan majlis kita, sharing kita pada pagi ni
kepada Kak Fina. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke suara? Boleh reply. Okey, suara okey. Okey. Okey, insyaAllah tanpa membuang masa kita mulalah. InsyaAllah hari ni dah pukul majlis semua kan. Hari ni kita akan masuk satu surah. Surah yang biasa kita semua tahu. Kita agak present screen kejap Ada pula. Kejap korang. Nampak tak? Tak jadi full screen Nampak tapi tak jadi full screen. Oh. Tak jadi full screen Kejap Kejap Okey, minta maaf semua masalah teknikal. Okey, insyaAllah. Sekarang nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Okey, insyaAllah hari ni kita nak cerita tentang satu surah pendek yang akak rasa semua orang pun dia suka untuk membaca dalam solat kot betul tak? Betul tak ni antara surah yang kita sukalah baca dalam solat? Ke ada orang suka baca surah yang lebih panjang? Betul kan? Surah An-Nas kan? 3 kul lah basically kan? So 3 kul ni kita memang favourite lah baca kan? So hari ni kita akan tengok surah ni tentang apa.
Okay, so sebelum tu kenapa nak start dengan surah An-Nas, saya akan nak terangkan balik lah. Okay, kenapa kita start dengan surah An-Nas, kenapa bukan start dengan Fatihah atau Baqarah? Okay, yang last sharing kan minggu lepas kan, siapa ingat kita ni sama dengan zaman mana? Ingat tak kita pada zaman 2021 ni Mekah, masya-Allah kan, Mira, okay. So kita ni sama dengan yang paling awal kan, iaitu zaman Mekah. Okay, so zaman Mekah ni kan kita cerita tentang ada dua jenis, sebenarnya kalau dalam Quran hanya ada dua jenis surah je. Siapa tahu? Apa dua jenis surah ni? Ada orang tahu? Ni geng-geng pendarasan Islam ni. Apa jenis surah lah? Surah panjang atau pendek ke? Surah apa? Ada orang tahu tak? Jenis-jenis surah dalam Al-Quran. Ada? Okay, tak apa aku beritahu kan. So kan kita cerita tentang kita ni sama dengan zaman Mekah. Okay, so kalau dah tengok dalam Al-Quran hanya ada dua je jenis surah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, iaitu surah Makiyah, dan surah diturunkan di Madinah, surah Madaniyah. Okay, so kalau kita tengok dia akan ada beberapa perbezaan lah surah Makiyah dengan surah Madaniyah ni. Kalau dalam Quran semua orang An-Nas ni surah Madaniyah ke surah Makiyah? Ada tak tulis? Cuba korang tengok dekat atas Quran tu, semua orang buka Quran kan? Dekat atas Quran tu dia mesti ada tulis surah Makiyah atau Madaniyah. Jangan takut, jawab tak? Makiyah, okay. Kalau tengok ada beberapa Quran, kalau Quran akad dia tulis Madaniyah. Tapi kalau kebanyakannya ijma' ulama' memang nak cakap ni actually An-Nas ni riwayat yang lebih kukuh adalah dia dari surah, dia diturunkan di Makiyah. Kalau sebenarnya kalau kita belajar ulum Quran lah untuk orang siapa-siapa yang belajar ulum Quran kan, pendarasan Islam, tapi kalau kita nak tahu ciri-ciri mana satu Makiyah, mana satu Madaniyah, kita boleh macam agak lah. Antaranya adalah surah Makiyah ni dia pendek-pendek. So surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ni sebenarnya 3 kun ni surah Makiyah. Kalau surah panjang apa? Apakah surah paling panjang dalam Al-Quran? Surah paling panjang dalam Quran lah, insyaAllah kita pun jarang kita tak baca kan dalam Baqarah kan. Yes, so surah Baqarah ni surah Madaniyah. So tu antara ciri lah. Okay, so kenapa nak cakap kenapa hari ni kita nak bedah surah An-Nas? Kenapa kita tengok belakang Quran? Kenapa tak start dari depan Quran kan? Sebab nak cerita tentang kepentingan surah-surah Makiyah ni. Kan kita cakap sebenarnya kita ni sama dengan Makiyah. Jadi untuk kita ingatkan balik kan graf-graf kita, untuk kita naikkan balik Islam tu, untuk kita nak menjadi orang-orang yang sama-sama nak bina graf Islam tu balik, maka kita kena buat apa yang dalam zaman Mekah buat, iaitu mereka memantapkan akidah dengan apa? Al-Quran. So inilah surah-surah Makiyahnya. So inilah surah-surah yang insyaAllah kan sahabat-sahabat setiap hari dia berbincang di rumah Al-Arqam, ya Al-Arqam, dan insyaAllah sekarang kita cubalah untuk mengambil manfaat, mengambil jis, mengambil ibrah lah pengajaran daripada surah ni. Kenapa surah ni boleh menjadikan sahabat ni hebat lah. So kita akan tengok one by one Okay, so tu jelas nanti kan kenapa kita tak bedah surah Baqarah dulu kan. Kita bedah surah An-Nas sebab dia adalah surah Makiyah lah. Kita akan tengok surah-surah Makiyah ni, kita kaji apa rahsia surah-surah ni yang menjadikan sampai sahabat-sahabat dari Mekah ni sangat hebat Okay, so ini surah An-Nas lah basically. Rasanya tak perlu kita go through, semua orang macam dah hafal kot setiap hari baca kan. Okay, An-Nas ni apa maksud An-Nas? Okay, kita akan mula. So, surah An-Nas. Okay, apa maksud An-Nas? Boleh jawab? Ada orang nak jawab? Manusia, yes. So sebenarnya surah ni dia bercerita tentang siapa? Tentang manusia, kita lah kan, manusia. So sebenarnya surah ni special untuk kita. Best kan? Kita ada surah macam special lah. Memang Allah buat surah ni memang spesifik untuk kita.
So kita ni surah ni memang kita kena tahulah why nama dia An-Nas. Kenapa surah ni pasal kita? Kenapa pasal manusia? Kenapa tak pasal kucing ke kan? Kenapa tak pasal siput ke kan? Tapi Allah mengangkat manusia ni sampai ada satu surah tentang An-Nas. Surah manusia. Okay. Kalau manusia ni kan, macam mana kita nak mengenali manusia ni, kita akan go through nanti surah An-Nas kan. Okay, sebelum tu, siapa suka tengok ni? Mesti semua orang tahu kan ni movie apa? Betul tak? Hello? Boleh nampak kan Sat? Tahu. Korang suka tak tengok cerita ni? Ataupun cerita yang seangkatan dengannya lah kot Avengers ke, X-Men ke? Tahu 50-50 maksudnya? Tahu 50? Tahu lah kan? Okay, kita tengok ni antara movie yang popular lah tahun lepas kan? Yes, Marvel kan? Maksudnya apa tu Miriana? Suka 50? Tak suka 50 lah. Okay. Kalau kita tengok kan, kenapa movie-movie macam ni menjadi orang suka kita tengok kan dari dulu kot sebenarnya Superman, Spiderman, Batman, X-Men, semua yang memakai kalau pakai seksi-seksi kan, kata pakai spender kat luar ni, kita suka cerita-cerita macam ni. Perasan tak? Kenapa? Kalau tengok tak tahulah agak membuat analisa lah sedikit rasanya macam sebab kita suka macam nampak ada satu kumpulan atau seseorang dia manusia biasa tapi dia ada super power dan dia boleh mengalahkan musuh dan menyelamatkan dunia. Tu benda kita suka kan. Maybe sebab kita gambarkan itu adalah kita, betul tak? Betul tak? Macam Power Rangers Power Rangers kan 5 teenagers biasa 5 budak muda lah konon 5 budak you tiba-tiba dapat kuasa, so jadi Power Rangers yang menyelamatkan dunia. Kita pun semua suka membayangkan. Dulu akak pun bercita-cita nak jadi Power Rangers cita-cita waktu kecil jadi Power Rangers. Tak jadi apalah kan. Tak ke mana lah kan. Okay, so kalau kita tengok sebab apa sebenarnya manusia macam ni sebenarnya manusia ni dia sama je macam movie. Movie ni selalu apa? Kalau ada watak baik pasti ada apa? Selalu ada hero, mesti ada apa? Okay, ada heroine. Selain hero tu kalau nak jadikan movie ni best macam Avengers ni Kenapa dia seronok? Watak jahat. Yes. Dia kena ada villain dia. Baru kita rasa macam macam pertarungan antara hero dan villain. Villain selalu orang buruk kan. Ni contoh-contoh villain ni villain dalam Avengers lah, kira yang jahat, watak jahat. So kita suka kan, kalau kita tengok cerita Melayu kan, drama Melayu, mesti ada hero yang handsome, hero yang cantik, mesti ada watak jahat. Sebenarnya nak cakap sebenarnya manusia ni dia pasti ada manusia ni pasti ada kita suka ni sebab macam ni nak cakap, kita suka movie ni sebab dia macam dia ada satu kuasa dan dia macam berlawan dengan musuh dia. Tapi nak cakap sebenarnya ni adalah analogi watak manusia yang sebenar di atas muka bumi ni. Sebenarnya kita as manusia, kita ada kuasa kita, iaitu kita ada Allah itulah kuasa besar kita kan. Dan kita ada musuh kita. Dalam hidup kita ni memang kita ada musuh dan kita ada pelindung kita. So siapa musuh kita? Kalau dalam hidup kita, siapa musuh kita? Siapakah watak jahat dalam hidup kita? Syaitan. Kan, syaitanirrajim. Syaitan, iblis. Yes, kita ada, inilah sebenarnya musuh kita dari kita awal, sebenarnya dari dalam perut lagi. Syaitan ni dah berjanji memang akan merosakkan manusia. So sebab itulah surah An-Nas ni inilah dia, sebenarnya ada 3 watak dalam surah An-Nas ni. Dia macam watak movie, iaitu tentang kita. Ada cerita tentang aku, lagu pula tentang kita. So watak kita manusia, kita adalah hero dalam kehidupan kita ni dan kita ada super power kita yang kuat, iaitu Allah.
Dan kita ada musuh kita. Musuh kita yang nyata iaitu syaitan ni rojim. Okay, so inilah Anas. So ada 3 watak. Dia macam satu movie tentang kita iaitu 3 watak ini. Okay, so kita hari ni kita akan mengenali, okay, korang nak kenal siapa dulu? Manusia, Allah atau syaitan? Ni 3 watak. Korang nak kenal mana dulu? Ini macam satu ni, Allah Masya Allah. Sakina nak kenal syaitan dulu Okay, insyaAllah hari ni kita kenal yang paling hebat dulu lah kan. Kita kenal Allah dulu lah kan. Okay, bila kita cerita tentang Allah, kalau kita tengok 3 ayat pertama, kita balik sikit lah. 3 ayat pertama, sekejap dia kawan-kawan. Pointer. Nampak tak pointer yang sini? Okay, kalau kita tengok yang 3 ayat pertama 1, 2, 3 ni adalah cerita tentang Allah. 3 ayat terakhir ni cerita tentang syaitan dan ada ciri-ciri manusia dah kat sikit. Okay, so kalau kita tengok, nampak tak sini? Bila cerita tentang Allah ni sebenarnya ada 3, start dari ayat pertama ni, Allah menyusun surah ni nak cerita tentang apa ciri-ciri Allah kan. So bila dia kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah, a'udzu tu aku berlindung. Berlindung kepada siapa? So Allah suruh kita katakan, dan sebenarnya kul ni dikatakan untuk kita amalkan, kita buat. So kita buat buat apa? Perlindungan kan. So aku berlindung kan. A'udzu ni aku berlindung kepada Rob. So ini adalah satu, Rob Anas. Ini Anas kita lah. So kalau first ni Allah kenalkan diri dia sebagai Rob. Yang kedua Malik, Malikin Nas, Anas kita kan. Malik. Yang ketiga Ilah. So ada 3 sifat Allah lah yang Allah kenalkan, iaitu Rob, Malik dan Ilah. Okay, sekejap. Okay, so kita tengok satu dulu kan. So first Rob. Kul a'udzu bi rabbin nas. Kalau Melayu kan, kalau kita sebut Rob ni apa? Rob, Ilah, ya Rob, ya Ilahi. Rob ni apa maksud dia? Sebenarnya kalau kita tengok bahasa Melayu, Rob ke Ilah ke, kita akan direct macam cakap Allah kan. Rob tu Allah, Ilah pun Allah. Allah lah kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok maksud Rob tu, dia sebenarnya include 3 benda ni. Iaitu Khaliq yang menciptakan kan, Razik yang memberi rezeki, dan Malik. Dia lain dengan Malik yang kedua, ayat kedua tu kan. Malik ni, pemilik. So Khaliq, Razik dan Malik. So Allah ni yang Al-Khaliq kan, menciptakan daripada tiada kepada ada. So kita akan buat satu aktiviti. Okay, lepas ni akak akan tunjuk satu gambar. Korang bagi tahu apa yang korang nampak. Okay, boleh type terus kat situ kan. Dia terus type jangan berfikir-fikir. Dia terus macam pop, type. Okay. Okay, ready? Hello, ready ke? Ready ke semua orang? Semua orang tulis ready. Orang lain? Okay, Tasha ready Okay, so first gambar. Okay, apa yang korang nampak kat sini? Boleh type? Type. Apa yang korang nampak dari sini? Langit. Okay, semua nampak langit. Ada orang tiba-tiba nampak benda lain. Itu kena jaga-jagalah. Langit, awan kan. Langit yang awan yang putih kan, langit yang biru kan. Okay, so kalau kita manusia hanya nampak langit lah. Cantik kan. Siapa suka langit kat sini? Ada orang suka langit tak? Kalau akak memang suka. Kalau kat Sabah ni dia sangat clear lah langit. Suka kan. Kalau kat KL kan, kita duduk KL, nampak jerebu, nampak bangunan yang tak syok lah. Tapi kat Sabah ni best Alhamdulillah kan. Korang dapat EMS so langit. Okay, kalau kita mungkin kita nampak langit dan awan yang biru kan.
Betul, kalau stres tengok langit tenang, yes. Dan itulah sebenarnya sunnah Rasulullah. Rasulullah pun tengok langit kan. Okay, so bila kita mampu tengok langit, tapi sebenarnya di sebalik langit dan awan tu ada apa? Kalau kita bayangkan cuba kita pergi across apa yang kita nampak ni, langit dan awan ni. Kita akan nampak apa? Kita akan bayangkan apa? Kita tak akan nampak lah kot. Kita bayangkan apa? Sebab kita fly, naik naik kapal terbang pun kita hanya nampak langit dan awan je kan. Kalau di sebalik tujuh di sebalik langit ni apa? Dikatakan ada 7 kan dalam Al-Quran kan, 7 lapisan langit. Kita baru tengok first lapisan. Tapi sebenarnya across langit ni adalah apa? Itulah susunan galaksi kita kan, daripada lapisan langit. Mungkin lapisan langit pun sebenarnya still dalam kajian dalam Al-Quran dah cakap dah 7 lapisan. Tapi manusia ni masih tak jumpa lagi. Maksudnya 7 lapisan ni apa? Wallahu alam. Kita pun tak tahu adakah bintang, adakah galaksi, adakah semua planet-planet di luar. So bila kita buka kita cuba kita fikir kan. Di sebalik ni adalah susunan planet-planet galaksi bima sakti kita, Venus, Mars, Pluto, matahari. So dan lepas tu lagi apa? Semua bintang-bintang setiap bintang tu ada galaksi-galaksi dia. Lagi di sebalik tu lagi luas lagi. Dan sebenarnya sampai tahap yang manusia boleh pergi je lah. Luas lagi tu kita tak tahu So nak cakap ni Allah ni menciptakan, khalik Allah tu bukan setakat benda yang kita nampak. Kita mungkin nampak ini saja langit, awan. Tapi di sebalik tu sangat luas. Besar tak alam ni sebenarnya? Besar sangat sebab actually macam sampai yang kita tak boleh bayangkan Okay. Ni okay, next gambar. Apa yang korang nampak? Okay, besar betul? Laut. Lagi? Laut yang tenang. Tu air yang tenang Laut yang tenang. Laut kalau UMS ada pantai sendiri boleh tengok laut. Okay, so ini laut tahu apa kan kita kan bumi ni laut ni laut yang membiru kan. Kalau bumi ni sebenarnya Allah ciptakan 1/3 je daratan 2/3 laut. So sebenarnya dulu pernah jumpa seorang pakcik ni sebab dia kerja diving. Dia mengajar orang diving. So dia beritahu akak, belajarlah diving sebab bumi ni 1/3 je daratan. So mungkin kalau kita tak dive, kita hanya melihat ciptaan Allah 1/3 je. Tu pun kalau kita dah travel across the world kan. Kalau kita tak travel duduk Malaysia je, kalau kita tak travel, kita mungkin tak dapat pun nak tengok kan. Semua kecantikan atas darat ni kan. Tapi belum lagi, itu baru 1/3. Sebenarnya kecantikan yang Allah ciptakan ni sebenarnya ada di dasar laut. Pernah tak tengok video-video yang ada ikan yang ada kaki? Sebenarnya ada ikan yang ada kaki yang kita tak pernah kan, kita tak pernah bayangkan sebenarnya ada ikan ada kaki. Itu baru ikan satu kan. Sebenarnya banyak lagi actually creature panggil apa? Binatang-binatang yang memang menakutkan yang kita tak pernah lihat sebab dia ada di dasar laut. So siapa yang betul-betul dive, sotong paling besar. Betul-betul lah, Kak pun semalam Kak tengok satu video ni, dia compare creatures dalam air dengan badan manusia lah, maksudnya sebesar mana. Baru tahu ada sotong yang gigantic sangat, yang sangat besar macam sebesar, nak cakap lebih besar daripada rumah ni kot. Bayangkan, tu sotong paling besar. So ini semua benda yang Allah ciptakan. Sama juga kan tangan kalau kita tengok ni apa, selain nampak macam tangan orang tengah berdoa kan. Kalau kita nampak apa? Ada siapa kat sini? Boleh. Kalau kita nampak apa kat gambar ni? Hello. Ada Azlina, Farah. Ada nombor dalam arah, Masya Allah. Okay. Ada nombor dalam arah. Mungkin. Tapi akak punya tak nampak pula nombor apa
Ada orang buat macam ni kan. Korang tahu tak kalau kita buat macam ni sebenarnya dia adalah bentuk apa? Korang tahu tak? Kau nampak ni. Sebenarnya bentuk 18 ke 81. Oh Masya Allah. Betul. Kalau dalam sains lah, kita orang belajar medik, buat bentuk macam ni dia adalah bentuk uterus. Korang tengok kan ni. Ni kan dia bentuk uterus ni kan, ni bila kita sambung dia uterus. So ini fallopian tube dia, sini ada ovary, ini dia punya uterus punya ni. Tu dari segi medical lah, so banyak lah. Okay, so kalau kita mungkin nampak tangan sajalah kan, ataupun nombor dalam harap ke kan. Tapi kalau kita bayangkan kan, kalau ini kita tengok skin kita kan, kulit. Kalau kita zoom in lagi kan, kulit kita ni ada apa? Okay, tisu. Zoom in lagi ada apa? Sel. Zoom in lagi ke dalam sel ada apa kan? Siapa yang belajar sains kan? VV semua tu kan? Cap jari betul? Cap jari kita Masya Allah cap jari ni pun satu kuasa Allah yang sangat hebat. Macam mana Allah ciptakan cap jari setiap dari manusia zaman dulu sampai zaman sekarang tak ada yang sama. Kan dia sangat lekuk-lekuk. Lekuk-lekuk dia tu memang sangat detail kan. Even kembar pun tak sama. Adik-beradik tak sama. Kembar pun tak sama. So macam bayangkan macam mana Allah ciptakan setiap satu daripada kita. So hebat lah. So Al-Khaliq Allah ni memang sangat hebat lah. Tu baru cakap pasal Khaliq kan. Lagi apa bila kita sebut pasal rezeki kan. Rezeki jangan cakap lah kan. Bukan setakat makanan kan. Dengan apa yang Allah ciptakan ni kan. Hidung kita, paru-paru kita, jantung kita menjadikan ini semua sebenarnya rezeki juga. So tu baru cakap pasal Khaliq dan Razik kan, dan Malik. Malik kan, dia ada alif kan, Malik pemilik. So semua yang Allah bagi kita ni sebenarnya milik Allah. Allah bagi macam-macam kita kan. Okay nak tanya korang kan. Okay kalau bagi satu benda yang milik korang, ada tak? Ataupun macam dari badan korang sendiri, apa yang milik korang? Ada tak hak milik kekal Tiada, betul ke? Ni muka kita, kita selalu cakap kan, tengok mukaku cantik kan? Kan, tengok tudungku, terasa ni tudung kita Lagi apa? Tengok hati kita, rasalah hati kita. Sebenarnya dalam dekat even badan nak cakap pasal luaran kan, luaran apa? Buku ke, laptop ke, telefon pun, actually ni semua bukan kita. Ni semua bukan kita punya. Even kita rasa tak lah, betul lah aku guna duit sendiri. Tapi tak sebenarnya kan. Kita tak guna pun. Maksudnya memang duit sendiri tapi semua datang daripada Allah. Kalau Allah tak beri source untuk buat semua benda ni, takkan dapat. Metal kan, nak buat besi. Metal still daripada Allah juga. So semua benda ni daripada Allah. Even nak cakap kita, siapa kita nak tunjuk apa? Hidung ni kita punya. No, ni bukan kita punya. Mata bukan Allah punya. So setiap benda yang Allah ciptakan untuk kita dah banyak sangat kan. So apa tanggungjawab kita sebagai hamba yang menerima setiap benda ni? Kita bangun pagi, Allah berikan kita nafas, Allah bagi kita oksigen, Allah beri kita cahaya, Allah bagi kita mata untuk nampak. Inilah Rabb Allah tu. Allah bagi macam-macam kepada kita. Dalam surah Baqarah ayat 29 Allah cakap apa? Allah menciptakan apa yang di langit dan di bumi untuk apa? Memang untuk kita. Awak tengoklah burung ke atas ke kan, ikan kat dalam laut ke, sebenarnya tahukah kita Allah ciptakan untuk kita. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita beribadah balik kepada Allah. Untuk kita bagi balik kepada Allah. Beribadah dan buat apa dua tujuan hidup kita tu kan, iaitu ibadah dan khalifah. Sebab macam-macam dah Allah dah bagi. Makanan nak cakap lah kita ni makan apa, ayam Korean, makan apa lagi, kondok, semua benda kita makan, semua benda yang menyeronokkan, tahu kan kita ni semua daripada Allah. So Allah dah bagi macam-macam lah. So sekarang kita fikirkan dengan segala pemberian ni, apa yang kita nak berikan kepada Allah balik. So itu tentang Rabb lah semua orang faham? Ada? Rabb kita baru tengok tentang Rabb Allah kan. Khaliq, Razik dan Malik. So dia luas dia bukan setakat macam Allah adalah Tuhan kita, bukan. Tapi oksigen kita ni inilah Rabb. Kita tak akan dapat boleh lari lah daripada Rabb Allah ni. Okay, next kita tengok kalau a'udzu bi rabbin nas. Okay dah.
Yang kedua pula kan, Malikin Nas. And so Malikin Nas, ni tak ada alif ni Malikin Nas ni maksudnya apa? Kalau dalam tafsir korang, dalam tafsir dan Quran korang mungkin tulis raja atau penguasa, raja lah. So Malikin Nas adalah raja kepada manusia. Okey, macam mana kita bersifat kalau kita jumpa Agung? Kalau korang jumpa Agung macam mana? Korang akan macam ni kalau kita terjumpa Agung kita akan buat sesuka hati tak? Hormat even nak masuk istana macam ni siapa pernah masuk istana? Tak pernah. Kalau masuk istana ni pun ada protokol macam-macam protokol, kena pakai baju kuning tu lepas tu kena duduk tegak, kena hormat, kena pakai songkok. Belum pernah lagi jumpa tarik masuk itulah, tak pernah lah jumpa Raja Selangor so memang everything ada protokol. Sebab apa? Sebab raja ni kira dia dah ada dia punya undang-undang dia untuk jumpa dia kena sekian. Kita dah ada dia punya peraturan dia. So even depan raja kita akan macam hormat, kita akan tak buat apa yang dia tak bagi buat takkanlah dalam istana kita macam oi raja nak bagi salam macam Assalamualaikum. Okay kan? Macam tak ada, kita tak akan cakap sesuka hati kita akan macam betul-betul proper sebab undang-undang dia. So macam itulah juga dengan Allah. Bila mana kita rasa kita letakkan Allah ni sebagai penguasa atau raja, pasti ada undang-undang dia. Kan pasti ada semua protokol-protokol dia yang kita kena ikut. Even manusia pun kita punya nak ikut macam Agung tu kita jumpa punya nak kita ikut Kalau jumpa Perdana Menteri pun kita akan macam hormat, kita akan ikut apa yang dia sebut suruh bukanlah macam sekarang suruh PKP tak ramai sangat orang ikut tapi sepatutnya bila Perdana Menteri bagi arahan sebenarnya kita kena ikut lah. Itu untuk manusia. Tapi untuk Allah ni, bila Allah sebut Allah penguasa, raja ni, kita kena ikut. Ni ciri lah. Maksudnya anda Malik ni penguasa, kita cakap tentang dialah wali, pelindung Dialah hakim. Hakim ni maksudnya apa? Allah ni lah yang pemegang undang-undang. So setiap benda yang dalam muka bumi ni actually ada undang-undang ni yang Allah akan hakimkan. Betul tak kita buat ni? Ataupun salah? Ataupun apa yang kita buat ni adakah perlu balasan yang baik atau balasan yang buruk? Itu hakim Allah. Dan yang ketiga tu pemimpin. So tu nak cakap bila mana kita sebut even ketua ketua grup. Betul grup kita suruh kita cakap kau buat yang ni kesimpulan. Tak kena cakap tak nak sekati je Kita tak boleh. Sebab tu pemimpin awal-awal dah cakap kita dah lantik dia pemimpin. Ketua kelas kalau dulu sebagai rendah ketua kelas. Kena senyap, semua senyap bising sikit ketua kelas tulis nama kita akan ikut, manusia buat semua kita akan ikut. Tapi ni laki lah bila mana kita letak kuasa paling besar iaitu Allah sebagai raja, sebagai hakim, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, maka setiap benda yang Allah gariskan kita kena ikut. Okay, nak tanya satu soalan apa jadi bila manusia ni dia langgar semua undang-undang Allah? Apa jadi? Bila peraturan Allah ni langgar, syariat Allah ni dilanggar, apa jadi? Apa akan jadi? Ataupun apa yang korang dah nampak dah jadi? Untuk orang-orang yang melanggar segala syariat dan undang-undang Allah. Sebab kita cakap pasal undang-undang sesat. Okay. Mungkin sesat betul juga dia tak ikut apa yang digariskan dalam Quran, sunnah, maka dia sesat. Okay, akan ada cerita satu Kan tadi kita cerita bila mana kalau kita tak ikut undang-undang PKP bayarlah 1,000 memang ada balasannya lah Okay, kalau kita tengok, so bila cerita pasal Allah ni penguasa, so nak cakap sebenarnya undang-undang yang terbaik untuk manusia di atas bumi ni yang paling kena dengan fitrah manusia, yang sempurna untuk fitrah manusia adalah undang-undang Allah. Okay, contoh cerita pasal LGBT LGBT ni dia mengikut undang-undang Allah atau dia melawan undang-undang Allah? LGBT, gay, lesbian, yes memang melawan direct dalam Al-Quran Allah dah sebut Nabi Lut punya ni mereka buat hubungan sesama mereka sama jenis, maka Allah melaknat, menterbalikkan sampai sekarang Allah letak kat laut mati tu
Okay, so apa jadi bila dia orang melawan kan? Tak ambil satu contoh je kan. Okay, kita tengok statistik ni sikit kan. Tak tahu terang letak statistik ni macam nampak tak nampak je nak bacakan lah kan. Okay, so dia cerita tentang percentage trend dalam transmission of HIV. Okay, HIV ni adalah virus yang memang dia adalah virus yang memang akan merendahkan imuniti kita. Bila once seorang kena HIV, dia akan dapat segala disease yang paling teruk kat dunia ni. Bila once dapat HIV, dia akan dapat hepatitis kan, rosakkan liver, dia akan dapat TB kan, tuberculosis, batuk kering, dia akan dapat everything. Dia akan dapat fungal infection kat mulut dia dan dia nak cakap umur dia tak panjang lah. So tu HIV. So dia buat kajian daripada tahun 1985 ke ni kat mula rabu-rabu ni. 1985 sampai tahun 2015 sebab transmission HIV ni adalah dari mana? So kita tengok awal-awal tahun 2000 dia adalah disebabkan okay, thank you Miriana, minta maaf lah mata. So daripada 2000 awal-awal kita akan tengok dia adalah disebabkan orang ambil darah kan, cocok ataupun contaminated blood, dia pergi derma darah, mungkin terdapat darah yang orang sebab dulu-dulu kan dia tak check, so darah yang orang HIV. Tapi lama kelamaan penyebab kepada HIV ni lebih besar daripada apa? Sexually transmitted disease kan. Mungkin daripada lelaki dan perempuan yang memang banyak sangat. Sebenarnya HIV ni dia bukan lelaki perempuan sahaja satu partner kan, multiple partner multiple partner, sexual partner dan juga sejenis dia, kebanyakan yang men lagi. Sampai tahun 2015 ni kebanyakannya adalah daripada gay tu kalau kita tengok kan. Gay dan sebenarnya multiple partner. So bila mana mereka tak ikut undang-undang Allah, maka sebenarnya manusia tu sendiri di atas bumi ni Allah akan binasakan sikit-sikit. Sampai jadi macam ni. So bila tak ikut undang-undang Allah sebenarnya manusia merosakkan diri sendiri. Kita pula yang menjatuhkan diri sendiri dalam kezaliman tu dan dalam kebinasaan lah. Nauzubillah mereka yang buat hubungan bisexual ni, homoseksual ni sampai merosakkan diri sendiri HIV. Kau nak kat farmasis dekat KL dekat Serdang. Memang dia cakap makin banyak, dulu tak banyak supply ubat HIV. Tapi sekarang ni banyak sangat kena supply dan kepada orang-orang gay. Dan ini menyebabkan mereka rosak sendiri sebab HIV tu. Okay, next. Ni zaman PKP ni kan. Tengok daripada Pornhub ni kan. Traffic Pornhub di Malaysia meningkat sehingga 84% sepanjang wabak COVID-19. So dahsyat tak? Bila mana manusia ni dia tak ikut undang-undang Allah makin PKP kan, duduk rumah free kan. Nak buat apa? Tengok porno. Sehingga kan Malaysia berada di tahap ke-14 dalam apa? Dia dapat tangga ke-14 daripada seluruh negara dekat the whole world ni, orang yang paling banyak tengok porn. 14 Orang ni pencapaian nak perlu dibanggakan ke apa kan. Tapi disebabkan benda-benda ni semua jadi, sekarang jadi apa rosak kan. Dari kecil pun memang rosak. Kita nak cakap pasal berita semasa ni agak sebenarnya banyak kita bincangkan dalam mini sejarah kita rosak dari kecil 5 tahun 23 tahun. Ni kes yang terbaru apa ni? Kes apa tu? Adik, apa namanya? Amir tu kan, sedih sangat. Kenapa manusia, mak sendiri boleh sanggup membunuh budak 7 tahun. Korang baca kan yang dia pada bulan 10 mak angkat dia serahkan dia balik kepada mak dia mak dia macam muda lah, mak muda. Tapi sekarang bulan 1 baru dalam 3-4 bulan mati meninggal dikatakan konon macam lemas lemas dalam, kalau tengok sebenarnya korang tengok tangki tu dia kecil je pun, rendah je pun wallahualam dia cakap lemas tapi sekarang ini yang terjadi. Kenapa orang sekarang agak-agak tanya korang, kenapa orang sekarang senang sangat membunuh? Perasan tak? Dia geram ke anak sendiri, baby crack baby masuk peti ais. Malaysia semua Malaysia. Geram kat ayah dia ayah dia stop main, tak kasi dia main TikTok, bunuh ayah dia. Tu kat Sabah belakang AMS. Lagi apa? Penat nak jaga ayah dia, marah kat ayah dia, bunuh, tanam. Banyak awak rasa kenapa? Sakinah jawab nafsu amarah. Lagi-lagi orang lain rasa kenapa benda ni terjadi?
Kalau perasan kan, apa makanan harian kita dia depressed. Okay. Betul mungkin dia depressed kan. Depressed sebab apa kan? Sebenarnya ada satu statistik yang akak tak sempat nak share. Ada Malaysia ada buat satu statistik. Berapa persen budak, berapa persen sebenarnya pelajar, remaja Muslim yang tak solat. Dikatakan sebenarnya lebih kurang 80% budak tak solat maksudnya student, maksudnya remaja yang tak solat. So disebabkan sebenarnya kita jauh daripada Islam, maka kita ni mengambil undang-undang dari akal fikiran kita, dari hawa nafsu kan, tadi siapa sebut kan, nafsu amarah. Sebab kita tak ambil undang-undang daripada Malik Allah tu. Padahal kalau lah kita betul-betul ikut Malik Allah, penguasa Allah ni kan, Allah cakap jangan buat ni, boleh buat ni tak boleh buat, ni boleh buat. Semua benda dah digariskan dalam Al-Quran. Tapi bila mana kita tak ikut undang-undang Allah, maka sebenarnya kita merosakkan masyarakat kita sendiri. So semua benda yang terjadi ni adalah disebabkan kita ni jauh daripada undang-undang Allah. Kita tak ikut. So kita punya timbangan kan. Ingat tak kes yang dekat KL juga tu kan, yang dia tak dapat ayah angkat dia, kira macam ayah tiri, tak dapat nak rukun anak dia pergi campak anak kepada anak dia, cucu dia berapa tahun campak ke bawah kan, daripada berapa tingkat. Disebabkan kita ni padahal tu semua Muslim Akak cakap seorang yang Muslim je kisah-kisah ni kan. Sebab apa waktu tu nafsu amarah. Sebenarnya dalam Islam dah digariskan macam mana nak mengawal nafsu amarah. Dalam Islam dah digariskan macam mana kita nak deal dengan family, macam mana kita nak menjaga hubungan baik. So semua tu dah digariskan dalam Islam sebab Allah tu Malikin Nas. Allah tu penguasa. Allah tu raja manusia. Allah tu pemegang undang-undang yang terbaik untuk manusia. Cuba kita ni tak ambil. Faham ke? Dah digariskan dalam apa? Al-Quran. Al-Quran ni dah ada dah semua benda. Cuma mungkin kita yang belum habis kaji, belum habis ambil pengajaran So inilah Malikin Nas Dan last sekali ayat ketiga, Ilahin Nas. Ilah ni maksudnya apa? Kalau dalam Al-Quran ni dia sebut sembahan Ilahin Nas. So kalau ilah ni dia ada dua maksud kat sini yang akak ada tulis. Ilah ni bila mana kita sebut satu kuasa tu adalah ilah, dia kena menepati dua benda ni, iaitu ma'bud, sembahan, dan dua ghayah, tujuan hidup. Siapa ilah kita so Allah ni adalah ilah kita Maksudnya bila mana kita cakap Allah tu sebagai ilah, kita kena letak Allah ni satu memang kita as kita punya tujuan hidup iaitu ibadah tu kan. Maksudnya kita ni memang kena sentiasa menyembah Allah. Kita kena sentiasa beribadah dan sebagai abid kepada Allah. Tapi lagi satu ni yang selalu orang lupa, iaitu menjadikan Allah tu sebagai ghayah, Allah ni sebagai tujuan. Contoh kita buat apa? Makan kita makan sebab apa? Korang kita makan, kenapa korang makan? Sakinah, Miriana, Amira, Asnida, kenapa kita makan? Korang dah makan tak? Lapar Okay, kita makan lapar. Lagi orang lain? Siapa lagi nak jawab? Kenapa kita makan? Atikah? Azlina? Mengisi perut kosong untuk hidup. Hello? Okay. So ada orang cakap lapar. So sebenarnya kalau kita makan bila kita makan, kita makan sebab lapar, maka Allah akan bagi hilanglah lapar tu kan. Tapi dia tak akan jadi, kita punya makan tu actually dia tak akan jadi ibadah. Sebenarnya bila kita sebut ma'bud ni siapa yang kita abidkan siapa yang kita sembah dan mengabdikan diri, kita kena tahu yang bila mana kita buat sesuatu tu kita buat sebab Allah. Tapi bukanlah setakat macam niat aku buat sebab Allah. Tapi contoh kita lapar, kita clear. Aku makan ni bukan sebab lapar, bukan sebab benda ni sedap tapi sebab lepas makan ni aku nak supaya ada tenaga untuk buat tujuan hidup, untuk study pun kerana Allah. So kita kena letak tujuan everything tu adalah sebab Allah. Contoh study study sebab apa? Sebab lecturer bagi assignment. Study sebab apa? New norm kan, nak kena study, sehari kena study, macam mana? Itu tak dikira
Tapi kalau mana kita letak kan, bestnya Allah ni nak bagi pahala banyak sangat kepada kita kan, contoh kan. Okay, kita bangun pagi, kita nak study, okay aku nak study ni, so aku buka lah kan, pakai je lah apa, tak mandi pun kan, sambil golek-golek pun on je kan video kan, okay awak study. Jadi habis lah. So habis dah macam 4-5 jam awak seharian kan. Awak rasa itu adalah study, okay fine, itu adalah study. Tapi bila mana kita jadikan Allah ni sebagai ilah, okay bila kita mula study tu, kita letak, kita jelas kan, okay aku study supaya aku dapat degree. Okay aku dapat degree tu untuk apa? Supaya bila ada degree ni kita dapat buat tujuan hidup kita tu kan. Lebih kepada khalifah tu kan, beza kan kalau orang ada degree dengan orang tak ada degree. Kalau orang ada degree ni, antara orang ada degree dengan tak ada degree, siapa yang kita akan dengar bila mana dia cakap pasal Islam? Kalau orang kan, daripada contoh ada seorang engineer IR atau syarikat engineering dengan seorang pakcik, kita nak bukan menghina siapa yang contoh kan, pakcik dia angkut sampah. Bila cerita pasal Islam, awak nak dengar daripada siapa? Pakcik engineer ke pakcik yang macam kerja angkut sampah? Ni bukan nak menghina kan, nak bagi contoh je pasal degree sebenarnya. Of course lah orang yang macam kita pandang tinggi lah, iaitu degree lah. So sebenarnya kita kena jelas lah, kita study ni sebenarnya supaya kita boleh buat tujuan hidup kita khalifah tu. Boleh kita buat bila mana kita cerita pasal Islam orang akan dengar. Itu yang jadi masa Ustaziatul Alam, perasan tak? Ustaziatul Alam ni, satu alam ni pandang kita, pandang orang Islam. Macam akak pernah tunjuk kan satu video dekat UK kan, kat Britain United Kingdom tu. Dia orang bukan Islam tapi dia orang nak jadi macam orang Islam. Dia orang pakai tudung. Sebab dia orang pandang tinggi orang Islam. So bila mana kita study ni sebenarnya kita menaikkan nama Islam. Tapi kena jelas lah. Janganlah aku study sebab aku nak kereta, aku nak kerja best, aku nak rumah. Betul semua tu memang kita perlu juga. Tapi kita kena jelas memang kena ada Allah tu sebagai tujuan akhir. Buatlah apa-apa Allah tu sebagai tujuan akhir. Sampai kan bila mana awak jadikan ilah kan, Allah sebagai ilah dalam setiap benda, everything pun akan dapat pahala. Even awak berak pun dapat pahala. Best tak berak dapat pahala? Kan bayangkan pergi toilet pun sebenarnya Allah nak bagi pahala kat kita. Tapi kita dah kena jelas kan, kenapa kita mandi? Kenapa kita bersihkan diri? Sebab lepas tu kita nak beribadah. Sebab lepas tu kita nak buat balik tujuan hidup kita, iaitu abid dan khalifah. Itu yang kita nak. Okay. So sama macam life is a journey not a destination kan. So sebenarnya hidup kita ni, kita sedar tak sebenarnya it's just a journey. Hidup kita ni sementara je. Awak bayangkan kan, awak nak pergi satu tempat yang jauh kan, contoh dari KK nak pergi Tawau, dalam 10 jam macam tu. Awak nak pergi Tawau, tiba tengah-tengah tu macam lalu Ranau kan, lalu Kundasang macam syok je. Awak pun duduklah kat situ, buat rumah kat situ. Tiba-tiba mak awak tunggu awak kat Tawau tak balik So sebenarnya salah. Macam mana lah kita dengan kehidupan kita ni sebenarnya. Sekali sesat kan, sesat atau buat sesat kan. So dia journey je lah. So sebenarnya kehidupan kat dunia ni, Allah dah bagi tahu kan, kehidupan kat dunia ni adalah satu perjalanan untuk kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Kehidupan sebenar kita adalah di akhirat. Kehidupan yang selama-lamanya, tapi dia akan antara dua lah. Destination kita tu antara dua kan, iaitu syurga atau neraka. So sekarang life kita ni, kehidupan kita ni adalah kita kena fikir lah. Maksudnya bila journey kita kena jelas kita nak tuju syurga, kita nak tuju Allah. Jadi kita kena ikut apa yang Allah suruh buat lah. Jadikan Allah tu sebagai tujuan akhir dan sebenarnya mengikut segala undang-undang Allah. So inilah yang Allah terangkan dalam 3 ayat pertama ni. Qul a'udzu bi rabbin nas, rabb bin nas, malikin nas, penguasa, raja, dan ilahin nas. Iaitu kita jadikan Allah ni sebagai tujuan akhir dan sembahan. Okay, so inilah sebenarnya Allah terangkan lah. So kita sekarang kita ambil hadam dan fikirkan dengan segala yang Allah letak dalam even 3 ayat pertama ni, apa
apa tanggungjawab kita lah kan. Apa yang kita buat untuk kita give back to Allah. Kan, awak takkan boleh dengar sekarang sharing ni kalau bukan kerana Allah. Kan, awak takkan boleh lihat skrin ni kalau bukan kerana Allah yang menciptakan mata. Kan, awak tak boleh dengar kalau Allah tak ciptakan telinga awak yang sempurna. So kita semua ada di sini dan bernafas sekarang, dapat everything, boleh makan, boleh minum adalah sebab Allah. So nak ingatkan balik lah kan, iaitu jadikanlah Allah ni sebagai Rabb, Malik dan Ilah tu lah. So sebab dia sangat luas lah, dia bukan macam bila dia jadi terjemahan bahasa Melayu, dia akan jadi Rabb tu Tuhan, Malik tu Tuhan, Ilah pun Tuhan. Tapi dia lebih detail lah dan lebih spesifik lah kan untuk kita. So insyaAllah akak rasa boleh ke sampai sini dulu, kita kenal Allah dulu. Minggu depan mungkin lebih menarik sebab kita akan cerita tentang kita dan juga syaitan Tapi cakap tadi sampai apa? Setan So insyaAllah kita akan buat sambungan besok macam mana kita nak melawan musuh kita dan sebenarnya siapa yang musuh kita. Korang rasa syaitan kan? Tapi jeng sebenarnya bukan syaitan je. Teaser sikit cuba tengok ayat last sekali. Nafsu, okay betul? Minal jin nati wan nas. Sebenarnya sebut anas tadi. Jeng. So jin, okay betul? Jin dan sebenarnya manusia juga. So manusia pun sebagai musuh lah. Okay, so insyaAllah itu saja. Ada orang nak share apa-apa, tambah apa-apa, tanya ataupun tanya? Ada? Ada Tasha, Sakina, Miriana. Ada nak tanya apa-apa? Takat ni tak ada. Okay, akak rasa insyaAllah sampai sini je. Korang pun sekarang okay, sabar tunggu siapa villain kita kan, siapa watak jahat dalam kisah hidup kita ni kan. So insyaAllah Kak serahkan balik ke Kak Mila lah. Terima kasih juga. Okay. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung majlis. So banyaklah yang Kak Fina sampaikan tadi kan. Ada tiga watak kan dalam surah ni. So hari ni kita baru kenal satu watak kan. So masih ada lagi dua watak yang belum kita kenal tu. Macam drama atau movie kan, kita akan kenal dulu watak-watak tersebut kan. Kita akan kenal dulu watak-watak yang ada dalam drama ataupun movie untuk kita menghayati drama ataupun movie tu. Macam ni jugalah dalam surah ni kita kenal dulu watak-watak ni untuk kita lebih tahu dan lebih faham ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ni, untuk kita tahulah apa yang ada dalam Al-Quran ni. So nantikanlah Usra minggu depan untuk kita kenal lagi dua watak tersebut tu untuk tujuan dan untuk kita capai US tu. So itu sahaja dari akak. So kalau dah ada apa-apa, ada yang jangan minggu depan tidak dari akak. So kalau dapat kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Baik semua, Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. InsyaAllah. Sama-sama.